mana pihak yang memberi maklumat palsu berhubung pendaftaran pemilih bergantung kepada laporan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bermaksud melaporkannya. Sehubungan itu, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa berkenaan sebelum tindakan lanjut dapat diambil. Dan juga bangkit isu petugas-petugas pilihan raya mengundi secara pos. Petugas-petugas pilihan raya diberi kemudahan mengundi secara pos mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. SPR sememangnya berusaha melantik petugas dari bahagian pilihan raya di mana mereka mendaftar sebagai pemilih bagi mengurangkan undi pos. Namun begitu, persoalan hak mengundi pos seperti peruntukan undang-undang juga perlu dipelihara. Rasa juga mahukan show SSC berhubung caretaker government. Persoalan berhubung caretaker government merupakan persoalan dasar yang telah dimaklumkan kepada SSC. SPR walau bagaimanapun telah memulakan inisiatif dengan memulakan perbincangan dengan agensi yang berkaitan. Namun begitu, ia masih di peringkat awal dan pemakmuran mengenainya akan dibuat setelah ia dimuktamadkan. Rasa juga bangkit pegawai pengurus tidak salah gunakan kuasa semasa proses penerimaan calon. Untuk maklumat yang berhormat, semua pegawai-pegawai pengurus yang dilantik telah diberi pandangan secukupnya berhubung proses penerimaan calon pada pilihan raya yang 13, iaitu tiada lagi bantahan kepada kertas penerimaan calon dan tiada penarikan balik pencalonan. Dalam hal ini, semua peraturan yang berkuat kuasa akan dipatuhi. Rasah juga memberi kemudahan kepada warga negara Malaysia yang berada di luar negara untuk mengundi secara pos. SPR telah mengadakan perbincangan dengan pihak KDN, Wisma Putra, Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara pada 8 Mei 2012 berhubung perkara ini. SPR seterusnya akan merangka tata cara kerja bagi memastikan proses yang dijalankan tersusun mengikut undang-undang. SPR percakapan akses media yang bebas adil. Ini setelah jawapan daripada kepada rantai panjang tadi. Itu kita sudah pun mengadakan perjumpaan ya dengan kementerian yang berkenaan. Lipis penjelasan. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Pengurusi. Yang saya nak tanya ialah, apakah komitmen SPR untuk memastikan rakyat Malaysia yang bekerja ataupun duduk di luar negara dapat mengundi dalam PIU yang ke-13? Sebab tadi kata tata cara sedang dilaksanakan, tetapi kita mahu komitmen yang serius daripada SPR supaya rakyat Malaysia yang duduk di luar negara ini dapat mereka membuang undi pada PIU yang ke-13. Kita dah setuju ada kompromi daripada pihak kita dalam PSC bahawa walaupun terlebih dahulu kita kata advance voting, tetapi banyak alasan yang telah diberikan oleh pihak kedutaan, Wisma Putra dan sebagainya tidak dapat laksanakan atas alasan logistik dan sebagainya. Tetapi sekarang kita telah membuat keputusan di peringkat PSC, sekurang-kurangnya mereka ini diberikan ruang untuk mengundi secara by poster ballot. Jadi perkara ini dia sebenarnya sistem tu tak ada dalam SPR. Sekarang ini pekerja-pekerja ataupun mereka yang berkhidmat di pejabat-pejabat kedutaan dan pelajar-pelajar sepenuh masa itu ada kemudahan diberikan kepada mereka walaupun bilangannya kecil. Cuma sekarang itu diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang lain. Dan ini saya rasa sistem sudah sedia ada. Cuma SPR kalau dia punya tata laku itu dapat diperjelaskan kepada pihak kedutaan, saya rasa ini boleh dilaksanakan dalam PIU ke-13. Cuma kita mahu melihat sejauh mana komitmen daripada SPR, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan caretaker government. Itu pun dalam laporan PSC kita bagi 3 bulan kepada SPR, dan sekarang tadi yang berhormat Menteri menjawab hanya di perangkat rancangan awal. Ini saya rasa amat mendukacitakanlah yang berhormat Menteri, kerana sudah 3 bulan berlalu dan setakat ini draft pun belum ada. Kita nak tengok sejauh mana keseriusan SPR untuk melaksanakan code of conduct ini
supaya apabila dalam kempen PIU ke-13 nanti Code of Conduct itu terpakai di kalangan menteri-menteri, di kalangan ahli-ahli Exco, di peringkat kerajaan pusat maupun di peringkat kerajaan negeri. Cuma saya rasa ini belum menampakkan keseriusan daripada pihak SPR untuk melaksanakan show-show yang dah dicadangkan oleh PSC. Terima kasih. Tuan Musi, sebenarnya kita daripada segi dasar bersetuju, tapi untuk melaksanakan banyak perkara yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Undi POS ni mendatangkan banyak kesangsian, dan kita tahu itu bahawa Bangkang pun dalam soal undi POS ni bangkit banyak kesangsian. Apatah lagi kalau undi POS daripada luar negara pula juga akan juga timbul kesangsian. Jadi kita menambah masalah. Kemudian pula kalau kita punya sistem pilihan raya kita ialah berbentuk orang kata apa, Westminster. Kalau pilihan raya presiden itu agak mudah kerana semua akan mengundi sama ada A ataupun B ataupun C. Tetapi sistem kita ialah Westminster dan juga ada di peringkat negeri. Jadi bagaimanakah kita nak menyelesaikan masalah mereka bila mengundi, macam mana ballot paper itu? Adakah nak disediakan setiap tong bagi tiap-tiap kursi negeri ataupun kursi parlimen? Kalau bercakap tentang kursi parlimen pun ada 222. Jadi ini kaedah-kaedahnya perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau dibenarkan kepada seluruh Malaysia yang berada di luar negara, tidak ada masalah. Cuma masalahnya bangkitnya, apakah semuanya akan datang mengundi di satu tempat? Kalau macam di UK, di London saja. Mereka yang berada di Glasgow ke Edinburgh turun ke London. Juga ini perlu diselesaikan. Jadi saya tidak boleh bagi jaminan yang Muhammad dalam masa beberapa bulan ini itu perkara ini boleh selesaikan, ya. Tapi apa yang penting saya ingin menyatakan iaitu bahawa kerajaan bersetuju dengan hak pembangkang untuk memberikan hak mengundi kepada mereka. Jadi untuk melaksananya kita serah kepada SPR bagaimana untuk nak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh kita bersama. Berkenaan dengan kerajaan sementara, saya rasa saya ingat beginilah, saya dilawati oleh ahli-ahli parlimen yang dianjurkan oleh Ketua Bangkang untuk berjumpa dengan menteri dan juga SPR dan juga speaker tak silap saya berkenaan dengan bagaimana untuk memastikan pilihan raya adil dan bebas. Jadi di situ mereka telah semua menyatakan, kalau yang daripada ahli parlimen India mengatakan di India kami lakukan begini, kalau di ahli parlimen Pakistan dia pun kata in Pakistan we do like this, Bangladesh. Jadi semua ahli parlimen daripada negara-negara ini mencadangkan cara mereka. Jadi saya mengambil kesimpulan, oleh kerana kita mengikut Westminster, kita lihat benchmark kita ialah United Kingdom, bagaimana mereka lakukan. Jadi saya kira dalam hal ini kita boleh bagi tahu kepada SPR, lihat bagaimana perjalanan pembuangan undi bagi rakyat yang berada di luar negara waktu pilihan raya. Saya kira macam mana yang UK buat itu, saya kira itulah cara yang kita boleh ikut. Mungkin tidak terbaik, tapi sekurangnya benchmark yang kita lihat itu ialah tindakan yang diambil United Kingdom. Saya ingat ini satu perkara yang boleh kita halakan kepada SPR kalau dia merasakan bermasalah untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh kita. Tuan Musi, saya telah menjawab sejam lebih dan rakan sebelah saya ni pun dia keluar masuk, saya pun kesian. Jadi dia pun nak menjawab. Jadi izinkan saya, yang lain itu semua dah tidak perkara yang SPR lah, perkara yang lain. Jadi sekian saja, saya ucapkan terima kasih kepada
kepada mereka yang mengambil bahagian. Tuan Pengerusi, saya bangun untuk sama-sama ucapkan salam satu Malaysia dan ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah saya ingat kalau tidak dicelah banyak setengah jam lebih, setengah jam. Ya, tapi kalau celah saya alu-alukan tetapi secara ringkas dan tepat. Ya, jangan terlalu panjang lebar. Ya, saya akan ringkas. Sebab itu saya akan sangat ringkas. Yang saya ucapkan terima kasihlah kerana ada pandangan dan hujah yang bernas, ya, walaupun ada yang nakal sedikit, tetapi semua dialu-alukan di bawah demokrasi berparlimen. Sememangnya Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional atau JAPNIN mempunyai banyak tugas dan peranan kerana isu perpaduan ini merangkumi banyak aspek, ya. Oleh itu saya ingin merujuklah secara ringkas kepada ahli-ahli yang berhormat yang berminat untuk merujuk kepada buku yang telah saya edarkan pada bulan April dan Mei baru-baru ini, yang merumuskan tanggungjawab bidang kuasa dan juga pencapaian jabatan ini dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini, yang merangkumi beberapa program utama dan juga aktiviti untuk mencapai sasaran-sasaran di bawah NKRA perpaduan, NKRA keselamatan dan NKRA pendidikan, di mana cogan kata kita membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian selaras dengan gagasan satu Malaysia. Oleh itu saya tidak berhasrat untuk berpanjang lebar secara terperinci mengenai program-program ini, kecuali untuk menjawab apa yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Dan saya ingin juga menegaskan bahawa JAPNIN bukanlah jabatan yang tunggal